اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بينال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم.
كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. صدق الله العظيم. Ayat keempat surah Yunus. Hanya kepadanya lah kamu semua akan kembali, sebagai janji yang benar dari Allah. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk pada permulaannya, kemudian Ia mengulanginya, hidupkannya kembali sesudah berbangkit.
agar dia memberi pembalasan ونفس بعدادي dan yang mengerjakan amal yang soleh dengan adil. Dan untuk orang-orang kafir disediakan minuman air yang panas dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka itu. Semua makhluk akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahawa segenap makhluk akan kembali kepada Allah pada hari kiamat. Semua makhluk akan kembali kepada Allah pada hari kiamat setelah mereka dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun sekejap. Geng hak mati sekejap ni zaman Imam Mahdi, Nabi Isa nantilah. Depa mati juga, tapi mati sekejap. Bila tiup sangkakala tu, pum, malaikat tiup dia, depa mati. Semua akan mati. Kemudian ditiup sangkakala yang kedua, bangun semua makhluk. Semua manusia daripada zaman Nabi Adam sehinggalah umat yang terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya akan bangun menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menerima balasan amal masing-masing. Dia tidak akan meninggalkan satu orang pun hingga semuanya dikembalikan kepadanya sebagaimana dia memulainya. Allah memulai dengan Allah hidupkan kita, kemudian Allah matikan kita, kemudian Allah hidupkan balik kita. Dan hidup kali yang kedua ini adalah hidup selama-lamanya. Tidak akan mati-mati dah. Hidup di dunia akan mati. Hidup di akhirat esok akan hidup selama-lamanya. Hidup di dunia sementara akan mati. Hancur habis tubuh badan jadi tanah. Dihidupkan kembali Allah Ta'ala. Dan hidup kali kedua ini, kata ulama, maka hidup selama-lamanya. Siapa yang masuk neraka, maka dia akan berada dalam neraka selama-lamanya dengan izin Allah. Dan sesiapa yang berada di dalam syurga, maka dia akan terus berada di dalam syurga dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala selama-lamanya. Kemudian Allah menjelaskan bahawa sebagaimana dia telah memulai penciptaannya, dia pula yang akan mengembalikannya. Wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Dan dialah yang menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan mereka, yakni menghidupkannya semula, dan menghidupkannya kembali itu adalah lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala-galanya mudah bagi Allah. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Bila Allah nak sesuatu, Allah kata jadi, maka jadilah benda tu. Sangat-sangat mudah perkara itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah, liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus salihati bil qist, agar dia memberi pembalasan kepada orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal soleh dengan adil, yakni dengan balasan yang adil dan sempurna. Walladzina kafaru lahum syarabun min hamimin wa 'adzabun alimun bima kanu yakfurun. Dan untuk orang-orang kafir disediakan minuman air yang panas dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka. Yaitu pada hari kiamat nanti mereka akan diazab, yakni orang-orang kafir,
akan diazab dengan beraneka ragam siksaan. Antaranya berupa angin yang sangat panas, air panas yang mendidih, dan dalam naungan asap yang hitam. Semuanya itu disebabkan kekafiran mereka kepada Allah sewaktu mereka berada di dunia dulu. Iaitu jangan kita kafir pada Allah. Berimanlah pada Allah. Sekurang-kurang beriman, orang yang beriman kepada Allah ni, dia tidak kafir, dia tidak syirik pada Allah, dia tetap akan masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmat Allah. Tapi orang kafir, dia tidak ada peluang lagi untuk masuk ke dalam syurga bila dia mati dalam keadaan dia masih kafir kepada Allah. Minuman mereka, yakni ahli neraka, daripada air yang sangat panas dan air yang sangat sejuk. Dan azab yang lain yang serupa dengan itu ada berbagai macam. Air panas pun masalah, air sejuk pun masalah. Kan? Air sejuk nak minum macam mana? Kan? Minum-minum beku. Jadi tak hilang juga dahaga. Itu berbagai-bagai jenis siksaan di dalam neraka terhadap orang-orang kafir. Hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Dan firman-Nya, inilah neraka Jahannam yang mereka dustakan di dunia dahulu oleh orang-orang yang berdosa. Mereka berkeliling di antaranya dan di antara air yang mendidih yang memuncak kepanasannya. Berada di keliling air yang mendidih. Bayangkan kita tuan-tuan duduk tepi air yang mendidih. Macam mana? Api pula ada dekat-dekat. Tak boleh duduk lama. Tuan kan, panas di dunia ni, apatah lagi di akhirat. Ini siksaan bagi orang-orang kafir. Wal'iyazu billahi min zalik. Jadi ayat keempat ini Allah Subhanahu wa ta'ala nak menyebutkan kepada kita bahawasanya semua makhluk akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah dulunya dihidupkan oleh Allah. Tujuannya adalah untuk dihisap segala amal kehidupan mereka. Orang yang atas dunia dulu beriman dan dia beramal soleh, tempatnya adalah syurga dan duduk di dalam keadaan yang aman damai, selesa dan sukaria. Malah sebaliknya, bagi orang-orang yang kafir di dunia dahulu, mereka mengingkari perintah-perintah Allah dan melawan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini akan disiksa di dalam neraka dengan berbagai macam siksaan. Antaranya diberi minum daripada air yang panas. Di dalam ayat yang lain disebut mereka berkeliling dikeliling air yang panas menggelegak dan api yang marak menyala, menyebabkan terbakar mereka hangus. Ini berlaku kerana mereka telah syirik kepada Allah Ta'ala di dunia dahulu. Jadi di sini kita sebagai orang Islam bersyukurlah kepada Allah kerana kita telah dipilih oleh Allah untuk menjadi orang Islam. Kalau kita dipilih jadi orang yang bukan Islam dan mati pun mati tidak beriman kepada Allah, Masya Allah tuan-tuan, mati Sami Belu ada lagi ada lagi Tan Sri Sami Belu ada lagi no? Ada lagi.
Orang kafir yang masih hidup lagi, kita tak boleh tentukan dia ni mati dalam keadaan kafir, belum. Selagi mana dia masih hidup. Sebab kehidupan manusia, pengakhirannya itulah yang akan menentukan ke mana dia akan pergi, ke syurga ataupun ke neraka. Kan? Kalau dia mati dalam keadaan dia menyembah berhala, maka tempatnya adalah neraka. Yang kita boleh sebut confirmation dah masuk neraka, ahli neraka, iaitulah siapa dia? Firaun, Abu Talib, Abu Lahab, Abu Jahal. Itu dah confirm neraka dah. Mereka sedang berada di dalam neraka Allah sekarang ini. Mereka disiksa oleh Allah Ta'ala dengan tidak terperi sakitnya. Nabi kata, kalau kamu dapat mendengar siksaan ahli neraka, nescaya kamu semua akan jatuh pingsan dan mati pun ada. Takutnya kita dengan siksaan. Sebab itulah kita ni, walaupun kubur tepi masjid, sunyi aja, tak dengar apa. Kan? Jadi orang pun tak rasa apa. Kan? Orang pun tak rasa apa. Cuba bising. Cuba kita boleh dengar siksaan ataupun orang-orang yang kena siksa di dalam neraka, di dalam azab kubur. Tak tidur malam tuan-tuan. Masjid pun tak main. Nescaya kubur orang akan bina atas bukit, jauh daripada penempatan orang. Di Indonesia ada satu kampung sebelah Jawa Barat sana. Keliling kampung tu, depan rumah, belakang rumah, tepi rumah, semua kubur. Jadi orang kampung tu dah jadi mangli dah jadi biasa dah. Keliling kubur ni rumah. Keluar dari rumah, depan tu kubur. Tepi rumah kubur. Kan? Macam duduk dalam perkuburan. Bila orang tanam tepi rumah kubur, biasa dah jadi. Sebab apa biasa? Pasal apa mereka tak rasa takut? Pasal mereka tak mendengar apa yang berlaku di dalam itu. Cuba mereka dengar apa yang berlaku, Masya Allah, siapa pun tak berani duduk tepi kubur. Tidak? Sebab itulah kita ni tuan-tuan, syukurlah Allah Ta'ala tak izinkan kita untuk dapat mendengar siksaan ataupun kenikmatan di alam barzah ni. Kalau Allah bagi kita dengar, penuh masjid malam ni, ruang kosong tak ada, Quran tak cukup, mbak duk menjerit wakwi penuh ni. Sembahyang maghrib pukul 6 mai dah. Pukul 6 mai dah duduk depan tu, berebut sah depan ni. Tak percaya? Try kali tengok. Tu imam tak balik rumah dah. Kan? Takut nak balik rumah. Takut buat maksiat. Kan? Duk kena ada dengar. Wah, ada dengar. Takut. Itulah. Tapi dah tak dengar. Nabi kata, yang mendengar adalah binatang-binatang. Jin dan manusia tak boleh dengar. Itu ada juga dalam video mereka tunjuk. Mereka pergi letak bapa ayam sekok dekat kubur orang yang baru dikebumikan. Macam-macam orang lah ni, no? Pergi letak ayam di kubur orang baru tanam, jenazah tu baru 2 hari. Bapak-bapak, hari ini mari kita tengok, adakah betul siksaan itu berlaku di alam barzah. Nanti saya akan meletak bapa ayam ini untuk kita melihat gerak-gerinya. Itu dia. Kan? Dia pun ambil bapa ayam tu, pergi letak tepi kubur tu. Kan? Tambat dekat ayam tu duduk tepi kubur tu lah. Dia pun ambil kamera dia macam ni, dia duduk jauh sikit, fokus dekat ayam tu. Kan?
Jadi dia fokus, tiba-tiba ayam tu duduk tak ada masalah, tiba-tiba kok. Oh, dia lagu tu. Oh. Bapak-bapak, tengok, itu tandanya jenazah ini disiksa. Allahu akbar, masya-Allah. Nah, jenazah ini disiksa, sedang disiksa oleh Allah. Tak cukup lagi, dia letak handphone pula, tuan-tuan. Handphone, dia buka voice. Dia buka suara handphone tu. Sehari semalam dia letak handphone tu, buka. Letak, dia tanam dalam kubur tu. Atas kubur tu dia tanam. La ilaha illallah, tuan-tuan. Manusia boleh buat. Lepas tu dengarlah macam-macam. Wah, Allah. Tapi manusia peduli apa? Kan? Mereka kan saya takut pun. Tapi saya tak bersetujulah. Buat macam tu tak setuju. Pasal apa? Pasal dia akan mengaibkan keluarga si mati. Nampak tak? Di kubur tu kan ada tanda, ada nama. Kan? Kalau dia pergi letak ayam dekat kubur tu, orang semua pun tahu kubur siapa tu. Ada anak isteri dia, ada anak bini dia, ada keluarga dia. Lepas tu dia kata sedang disiksa. Tak bimbang ke keluarga dia sedang disiksa? Kan? Malu tak? Malulah. Tak disuruh kita buat macam tu. Tak disuruh. Kalau suruh pun kita tidak boleh menunjukkan kuburan siapakah itu. Itu pandangan saya lah. Saya tak setuju macam tu. Kerana dia boleh mengaibkan orang. Weh, depa ambil gambar ayam duk ketok depan rumah, depan kubur Pak Hang itu. Depa kata Pak Hang kena siksa. Pak Hang dia buat kerja apa atas dunia? Hang cerita. Tengok. Betul tak? Dia akan jadi lagu tu. Tambah pula Tok Imam mati. Lepas tu depa pergi letak opok ayam pula tepi tu. Opok ayam pula bunyi ketok. Weh, Tok Imam kena siksa dalam kubur. Sudah. Tok Imam buat apa? Cek balik bendahari, kok makan duit masjid. Kan? Contoh kan apa kan? Tak ada bendahari kata tak ada apa. Tok Imam bagi apa semua. Ni ayam duduk ketok-ketok, depa kata kena siksa. Tak ada bukti, tuan-tuan. Tak ada bukti yang jelas. Tidak ada bukti yang jelas. Tak boleh kita menuduh-nuduh begitu, tak boleh. Hanya Allah yang Maha mengetahui keadaan jenazah di bawah. Bukan ayam, bukan apa. Walaupun mereka boleh mendengar, tetapi tidak semestinya seperti mana yang kita lihat. Kemudian ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Maksudnya, dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkannya manzilah-manzilah, yakni tempat-tempat bagi perjalanan bulan dan matahari itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Jadi matahari dan bulan ni Allah Ta'ala buat mereka untuk menentukan waktu dan bilangan tahun. Waktu raya. Raya dengan puasa kena tengok bulan. Tahun kena tengok matahari. Jadi duk riuh baru ni. Kita dah raya terkejut baru ni, kan? Ni raya haji ni dia kata macam mana? Raya haji ni jadi lagu mana? Injak awal sehari ke macam dalam takwim yang biasa tu ke? Jadi dah dijawab oleh Jabatan Agama Islam Negeri Johor bahawasanya raya puasa baru ni dia ada ukuran-ukuran dia yang telah ditetapkan, begitu dalam keadaan yang tertentu, dan raya haji tidak ada perubahan apa-apa. Karena mereka dah buat perkiraan dan semua dah. Jadi raya haji seperti biasa, macam yang di dalam kita punya kalender. Jadi raya hari Ahad 11 Julai.
Jadi rugilah sikit. Rugilah sikit. Pasal kita dapat cuti hari Ahad sehari je. Kan? Negeri yang cuti hari Ahad, bolehlah tarik pi hari Isnin cuti sehari. Kita Johor, hari Ahad tu dah kerja dah. Kan? Melainkan Sultan Umum, MB Umum cuti peristiwa satu hari Isnin tu. Kalau tidak, kita dah mula kena kerja dah. Raya kedua, raya ketiga, raya keempat. Macam mana anak cucu nak balik buat kurban di rumah, di kampung dan sebagainya, agak susah. Patutnya saya ni berharaplah kalau dapat cuti raya haji ni, biarlah bagi banyak sikit. Kurang-kurang 3 hari jadilah kan. Sebab inilah raya paling besar dalam Islam. Bukan raya puasa. Kita masyarakat Melayu daripada dulu sampai sekarang duk muliakan raya puasa Syawal tu melebihi daripada raya Zulhijjah, raya haji. Patutnya raya haji itulah raya paling besar sekali. Raya puasa tu sehari je. Kan? Satu Syawal tu je. 2, 3, 4, 5, 6 tak ada apa-apa dah. Tapi raya haji 10, 11, 12, 13. 4 hari kita disunatkan bertakbir. Kemudian ada amalan khusus pula, berkorban. Raya puasa tak ada amalan khusus. Ada ustaz? Apa dia? Baraan. Baraan bukan amalan khusus dalam Islam. Tidak, yang tu budaya ya. Kan? Menyebabkan sampai berlaku pembaziran. Munjung sampai rumah tu imam 500 bungkus lontong. Nak makan nak pun tidurlah lontong Tok Imam. Munjung. Cuba munjung bagi duit. Seronoklah sikit kan. Tok Imam tak marah. Ni munjung bagi lontong. Ni lontong, ketupat. Lontong, ketupat. Cuba bagi sate ke pula ke. Kambing bakar ke, ayam golek ke. Barulah ada perbezaan sikit makanan. Ni lontong ni. Mempertahankan kelontongannya itu. Kan? Buat sikit, berbeza sikit. Tak payah bagi lontong, bagi duit ya. RM5 kata imam, munjung. Assalamualaikum, Pak Imam. Ni munjung, ni ada orang hantar munjung. Apa dia? Buka-buka tengok. RM15, RM20. Kena 500 orang pi haji tahun depan Tok Imam. Tukar sikit tahun depan ni, Korea Sabah Uni ni. Munjung bagi duit. Berdosa kan? Bid'ah kan? Pasal kita rasa pelik lah. Pasal kita tak nak buat dulu. Orang tua-tua dulu tak pernah buat macam tu. Kalau bagi duit, tak ada pembaziran. Kalau bagi makanan, berlaku tak pembaziran? Berlaku. Peti ais biji ya ada rumah. Kita dengan bini kita 2 orang lah. Kalau 5 orang pakat mai bawa munjung nala punya mangkuk tingkat mai hantar mai. Kita nak simpan mana makanan tu? Ayam pun tak bela, itik pun tak ada. Nak bagi kat orang, dia pun kata orang munjung dah kat aku pun tak mau. Saya ada sembang dengan seorang Tok Imam di Masjid Bagan sana tu. Sebab contoh itulah. Sebab contoh kita ni dalam bulan Ramadan, dalam bulan Syawal nanti, dalam bulan Ramadan ni kita ada budaya mengunjung dan sebagainya. Itu budaya yang baik. Tetapi janganlah sampai berlaku pembaziran. Saya buat contoh macam Tok Imam kita. Dia duduk 2 orang yang rumah dia. Kalau 5 orang, 500 jemaah dia duduk ada. Semua sayang kat Tok Imam. Dekat dengan raya, pakat nak main munjung lah. Kalau 500 orang hantar lontong yang sama, Tok Imam tu tidur ala lontong tu je banyak. Tahu-tahu Tok Imam nyampuk. Dia sampuk. Betul Pak Ustaz. Betul. Saya setuju. Saya sangat-sangat setuju. Tahu-tahu menangis. Menangis. Siapa pula Tok Imam teriak pula ni. Dia touching sikit Tok Imam tu. Lepas ini tuan-tuan janganlah bawa munjung banyak-banyak lagi rumah saya. Saya dah tak tahu nak letak dekat mana dah munjung tu. Nampak? Kita tukar sikit. Munjung lepas ni tak payah hantar lontong, hantar duit. RM5 pun tak apalah. RM5, RM2, RM3. Tak.
Tak berat pun, tak ada kelang kabut pun. Tak payah nak beratok di target, tak payah nak beratok di evergreen, crowded, nak cari tempe, nak cari hak nu, nak cari hak ni, tak payah. Ambil RM5 ya bulan sampul, ulok pergi kata imam, ni munjung saya atau ni insya-Allah buka-buka tengok 50. Hoyo. Nampak? Lontong kita hantar satu bekas lontong tu kita anggarkan berapa ringgit. Kita katalah RM5. Bagi RM5. Kan? Melainkan Tok Imam kata, tahun depan jangan semua bagi duit lah. Bagilah lontong 2 orang. Itu tak apa. Kan? Sekian dimaklumkan. Supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Allah Subhanahu wa taala dia tidak mencipta sesuatu itu dengan sia-sia. Allah tak cipta sesuatu dengan sia-sia. Hatta ulat tai dalam kantung najis tu, ulat tai itu pun Allah cipta dia bukan sia-sia. Ada manfaat dia untuk manusia. Ada arwah almarhum seorang profesor di UTHM tu, meninggal dah. Tahun lepas meninggal. Prof Rashid nama. Dia pakar dalam pengurusan air. Dia kata ustaz, dia orang Terengganu, ustaz. Dia kata Allah ni dia bagi jadi ulat tai. Ulat tai itu dia kata. Allah bagi jadi ulat tai itu bukan sia-sia dia kata. Maha suci Allah Taala dia kata. Kalau tak ada ulat tai itu ustaz, penyakit habis manusia di dunia ni. Berpenyakit habis kita di UTHM ni dia kata kalau tak ada ulat tai itu, kumbahan tu kan, kumbahan najis tu. Tai-tai kita yang berak tu kan, najis-najis kita yang berak tu. Ulat-ulat tai inilah yang makan. Bila ulat-ulat tai ini makan, dia telah menceraikan najis tersebut. Kalau tidak, najis itu akan mengeluarkan satu apa dioksida apa atau dia lama dah dia cerita kat saya. Ya. Ulat tai itu pun bermakna tuan-tuan. Babi. Memanglah tak ada guna untuk orang Islam, tapi berguna untuk orang bukan Islam. Kan? Tak berguna untuk kita, tetapi berguna untuk orang lain. Orang yang bukan Islam dia pun bolehlah makan babi, kita tak boleh makan. Begitu. Tak ada benda yang sia-sia. Tidak ada benda yang sia-sia. Kita kata lalat dan sebagainya ni. Apa Allah Ta'ala buat lalat? Lalat ini ejen kepada berkembangnya benih-benih ataupun bakteria-bakteria yang baik dan yang jahat. Itu dia. Saya bukanlah mengaji bab sains kan, tapi kalau ada doktor di sini tak betul ke apa, tolong perbetul lah no. Kan? Banyak nak cerita kan. Jadi janganlah kita melihat sesuatu makhluk kejadian Allah Ta'ala itu sia-sia. Tidak. Ada fungsi-fungsinya yang tertentu yang kita manusia tak tahu. Hanya Allah sahaja yang mengetahui. Manusia akan tahu bila dia mengkaji, bila dia menyelidik, bila dia buat uji kaji, baru dia nampak kebesaran Allah Ta'ala. Fungsi setiap makhluk itu. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Jadi Allah menjelaskan tanda-tanda kebesaran Allah ini di dalam Al-Quran dan disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat kepada tabi'in, para tabi'in kepada itba'ut tabi'in kepada para alim ulama, sampailah kepada asatizah ustaz-ustaz kita sekarang ini
itulah maklumat yang sampai kepada kita daripada sumber Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya pada pergantian malam dan siang itu dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaannya bagi orang-orang yang bertakwa. Sebab itu Allah suruh kita melihat selalu, melihat bumi, melihat langit, isyarah. Isyarah. Allah suruh kita melihat langit dan bumi, kebesaran-kebesaran Allah yang lain. Itu adalah bukti kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang menjadikan kita semua. Tuhan yang menciptakan kita. Sebab itu kita kena berjalan di muka bumi. Allah kata fasiru fil ard. Berjalanlah kamu di muka bumi ini. Saksikanlah kebesaran-kebesaran aku. Kemudian kamu pujilah aku. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Bila mereka melihat tanda-tanda kebesaran Allah, maka zadathum imana, iman mereka akan meningkat. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kita tengok bukit gunung ganang yang cantik, panorama. Tuan-tuan kalau ada internet, tuan-tuan pergi kat Ustaz Google tu, tuan-tuan tulis itu panorama, panorama. Kan tulis itu, nanti klik, dia akan keluar gambar-gambar panorama gambar-gambar di muka bumi ini. Tak kira lah, dia kata-kata lah di negara orang putih sana tu, Eropah dan sebagainya, suasana alam ini dengan gunung ganangnya, dengan lautnya, dengan Allah cantik tuan-tuan. Manusia tengok tu, ya Allah cantiknya macam mana lah syurga. Syurga lagi indah, cantik. Sampai orang boleh jual gambar-gambar tu sampai beribu ringgit orang jual tuan-tuan. Ni fotografer ni duk ambil gambar angle gambar-gambar yang cantik-cantik, sunshine waktu matahari naik dan sebagainya. Jual pada orang, beribu-ribu orang beli tuan-tuan. Cantiknya kejadian Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu. Semua makhluk Allah akan menjadi saksi akan kekuasaannya. Dalam ayat ini Allah mengkhabarkan tentang apa yang telah Dia ciptakan berupa tanda-tanda yang menunjukkan kemampuannya yang sempurna dan kekuasaannya yang agung. Bahawasanya Dia telah menjadikan sesuatu yang memancar dari matahari sebagai sinar dan menjadikan sesuatu yang memancar dari bulan sebagai cahaya. Kalau tak ada bulan tuan-tuan, pokok-pokok tak berbuah. Kalau tak ada bulan ni, pokok-pokok dia tak berbunga, dia tak berbuah, dia tak bersenyawa. Begitu. Jadi ada hikmah-hikmahnya. Matahari memberi kesegaran kepada pokok-pokok. Bulan keluarnya adalah untuk menyuburkan tumbuh-tumbuhan supaya mengeluarkan buah. Kan? Kalau bulan penuh di laut, waktu tu musim ketam. Musim ketam. Bulan penuh tu musim ketam. Sekarang ni musim sotong. Dah jemaah ajak saya pergi Candak minggu depan, tapi tak boleh pasal bertugas. Tak boleh. Hari kerja tak boleh lah nak pergi. Hari cuti boleh gagah. Nak pergi Candak sotong. Allahu Akbar. Tu nikmat tu semua tuan-tuan. Sotong ni dia keluar mai bukan tiap-tiap bulan. Dia ada bulan-bulan tertentu. Orang sebut pun bulan kan. Orang tak sebut matahari, orang sebut bulan. Maknanya ada kena mengena dengan bulan dan juga makhluk-makhluk Allah yang ada di muka bumi ini. Kalau waktu siang kita nak cari ayam hutan, memang tak jumpa lah tuan-tuan. Waktu bulan terang,
memang tak jumpa ayam hutan. Tapi kalau bulan gelap, banyak dapat. Jadi kita berhenti takat ni dulu sebab saya ada program lepas Isya ni. InsyaAllah kita akan sambung ayat yang ke-7, ke-8, ke-9 dan ke-10 pada kuliah yang akan datang. Wallahu a'lam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasul. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب. وصلى الله على سيدنا محمد